Terima kasih Ismet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi yang mengenali saya bersyukur kerana dapat bertemu dengan sahabat sekalian selepas mengharungi ujian COVID baru ni. So syukur alhamdulillah Allah berikan peluang untuk terus berkhidmat. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk sesi sembang saran ataupun sumbang saran ni untuk kita ni program wakaf Al-Quran. Okey, baik, tak apa ni mungkin nanti selang-seli nanti kalau ada pertanyaan ataupun pandangan daripada sahabat tu mungkinlah boleh mencelah insya-Allah. Dan saya pun tidaklah untuk memberikan ceramah pada hari ini, hanya sekadar berkongsi. Cuma apa yang saya nak sebutkan, benda yang pertama tu maksudnya kita punya nawai itulah, kita punya niat. Dan niat ni apa pun dalam bentuk yang kita buat tu dia membezakan ibadah ataupun tidak. Jadi niat kita berhimpun bersama-sama hari ni atas niat untuk kita dakwah Al-Quran, khususnya dalam kita menjalankan program wakaf Al-Quran. Dan ni membentuk rantaian jariah kita insya-Allah. Dan wakaf Al-Quran Yayasan Al-Baghdadi itu sebagai satu platform untuk memudahkan cara untuk sahabat-sahabat terlibat sama sebagai orang yang membantu untuk meletakkan capaian ataupun dapatan daripada wakaf Al-Quran itu, mushaf ataupun naskah-naskah Al-Quran yang tersedia, untuk membolehkan kita membuat pengedaran dan mewakafkan Quran ini khususnya kepada kelas pengajian Al-Baghdadi di seluruh Malaysia. So 600 yang dinyatakan oleh saudari Ismet tadi ialah center-center yang masih aktif. Kerana realitinya dalam keadaan sekarang kita dah masuk hampir 2 tahun sebenarnya mengalami pandemik ini. So sebahagian kelas pengajian Al-Quran itu terpaksa direhatkan ataupun ditutup sementara kerana kekangan untuk membayar sewa dan kos-kos operasi yang lainlah. Okey. Jadi saya suka menyentuh sikit senario tentang program wakaf Al-Quran di Malaysia. Dan program wakaf Al-Quran ni sebenarnya common lah, bukan saja di Malaysia. Bahkan kalau kita pergi ke Madinah dan juga Mekah, bagi siapa yang pernah mengerjakan umrah dan haji, di situ sebenarnya juga peluang dan ruang untuk kita melaksanakan wakaf-wakaf Al-Quran untuk diberikan di dua masjid utama di Madinah dan juga di Mekah. Okey. Cuma begini pada bulan Ramadan yang lepas saya ada bertemu dengan beberapa sahabat yang juga melaksanakan wakaf Al-Quran. So dia common dari sudut orang faham, maknanya wakaf Al-Quran itu bukan benda baru. Dan kita lihat banyak institusi ataupun ustaz-ustaz asatidah yang juga melaksanakan wakaf Al-Quran. Even kita jumpa juga kadang-kadang di luar daripada bank-bank di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur ataupun di bandar-bandar besar ni, ada orang yang meletakkan meja untuk menjayakan program wakaf Al-Quran. Okay. Jadi pengalaman kami waktu bulan Ramadan yang lepas, kita berjaya untuk mendapatkan wakaf Al-Quran sebanyak 10,000 naskah. Okey, 10,000 naskah. Dan waktu itu kita menjangkakan bahawa wakaf Al-Quran yang kita peroleh itu kita nak bawa bersama dengan program korban di luar negara. Tetapi di situ sebenarnya bila kita buat wakaf Quran di luar negara, sebenarnya ada dua kesukaran. Kesukaran yang pertama dalam keadaan sekarang, kita tak boleh nak sewenang-wenangnya atau mudah nak bawa Al-Quran ni pergi bawa keluar. Kerana kekangan sekarang ni lah, maksudnya tidak ada penerbangan ataupun bagasi-bagasi itu tidak bawa ke keluar tu agak sukar. Yang keduanya ialah berkenaan tentang kos penghantaran itu jauh lebih mahal daripada keadaan biasa sebelum COVID. Dan yang ketiganya, sebagai negara yang kita
kita jangka boleh menerima Al-Quran ni, sebenarnya mereka menggunakan Al-Quran yang berbeza daripada apa yang kita gunakan Al-Quran di Malaysia. Kita gunakan bahasa Australia, tapi di negara-negara lain seperti di Kenya, di Chad, dia tidak menggunakan Quran seperti mana yang kita gunakan di sini. Jadi itu antara beberapa perkara. Jadi bila keadaan macam itu, jadi Quran yang kita telah kita telah cetak, yang telah diwakafkan oleh pewakaf-pewakaf sebelum ini, maka kita cuba arrange untuk serahkan ke rumah anak yatim dan juga mahatafis. Okey, ini saya pentingnya saya nak bersenario ni supaya sahabat nampak sebenarnya apa kita punya tujuan sebenar bila kita melancar dan melaksanakan program wakaf Al-Quran Yayasan Al-Baghdadi ni dengan cetakan Quran yang baru. Okey, jadi kita mengalami kesukaran, itu realiti, maksudnya kita di anak yatim dan juga pusat tahfiz tidak bersedia menerima. Satu, kalau di Mahat Tahfiz, kerana pelajar-pelajar tahfiz sekarang ni tidak berada di pusat-pusat tahfiz di seluruh negara kerana PKP ataupun negara-negeri yang belum mendapat fasa kebenaran untuk membuka sekolah. Okey, satu. Yang keduanya ialah kerana ini saya ada sahabat-sahabat yang memang menjalankan wakaf Quran, cetakan di bawah Karang Craft. Banyak cetak lebih daripada 5,000 naskah. Dan apabila saya bersama kawan-kawan menghubungi banyak mahat tahfiz, dan di ketika sekarang ni mahat tahfiz tak nak Quran, mereka nak duit ataupun wang ringgit yang boleh membantu untuk menyelesaikan kos-kos operasi, api, air, gaji dan sebagainya. Okey, ataupun kalau bangunan disewa, sewaan. Jadi ini keadaan yang berlaku sekarang. Okey. Tetapi kenapa kita melancarkan untuk 60,000 pula wakaf Al-Quran? Itu dia punya ni. Jadi saya mengambil satu kepandangan, tetapi waktu saya sebelum PKP dibenarkan keluar tu, saya pernah berjumpa dengan sahabat yang mencetak Al-Quran. Dan kebetulan saya jumpa dengan seorang ustaz ni. Saya rasa usaha dia sangat hebatlah kerana dia berjaya mendapatkan wakaf Al-Quran sebanyak 10,000 naskah setiap bulan. Dan itu dijadikan sebagai sumber pendapatan dia, cetak Al-Quran, dan sebahagian itu ada sedikit keuntungan itu sebagai pendapatan dia. Cuma situ kekangan dia sama kekangan saya sebut tadi, maksudnya kekangan ustaz ni ialah nak pastikan supaya dapat Quran wakaf, dan kemudian wakaf Quran yang diwakafkan oleh pewakaf ini menghasilkan pahala. Itulah maksudlah orang keluarkan sejumlah duit mewakafkan Al-Quran supaya wakaf Al-Quran ini boleh dibaca, dimanfaatkan oleh pembaca-pembaca Al-Quran, supaya di situlah kita dapat manfaat pahala yang berterusan, rantaian pahala di situ. Tapi itu tidak berlaku kenapa? Kerana kekangan untuk mengagihkan pula Quran ni. Okey, daripada situ beliau bertanyalah saya di mana. Saya kata saya di Al-Baghdadi, dan Al-Baghdadi ni memanglah dia punya terasnya ialah pendidikan Al-Quran. Maknanya kita menyediakan platform untuk menjalankan kelas-kelas Al-Quran di peringkat taska, tadika, kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Dan benda ni telah berlaku lebih daripada 10 tahun Al-Baghdadi di Malaysia. Kalau macam tu Al-Baghdadi lebih mudahlah, sebab Al-Baghdadi memang pendidikan Al-Quran, menjadikan kelas Al-Quran. Jadi kalau buat wakaf Al-Quran tidak ada isu macam mana yang dia alami, kerana ada orang wakaf, ada Qurannya tapi tidak boleh diagihkan. Okay. Jadi di situlah saya terdetik juga, terfikir betul juga. Benda ni saya rasa tak pernah buat. Ustaz Somad dah lama juga dengan kita daripada Kuang, sekarang di Shah Alam. Saya rasa kita belum pernah secara khusus menyediakan Quran untuk kita edarkan di kelas pengajian kita. Jadi terdetik idea daripada situ. Maksudnya kita lebih mudah kerana kita ada platform di mana memanglah Quran-Quran ini kita akan dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar kita. Okey, jadi ini saya anggapkan, saya nak beritahu sahabat-sahabat, sama ada mungkin datang daripada sahabat akademi ataupun sahabat korban ataupun pengusaha-pengusaha center sendiri,
ini adalah satu kekuatan kita. Saya anggap ini satu strength yang mungkin selama ni tak nampak, tak nyata. Bila kita buat wakaf Al-Quran, kita nampak benda yang sama orang lain buat, nak bagi pada anak yatim. Sedangkan anak yatim sebenarnya Quran pun dah banyak. Kita nak bagi pada pusat tahfiz. Kalau saya ada mahat tahfiz, saya rasa Quran yang orang hantar kat saya pun berlebihi. Maksudnya berlebihi kegunaan pelajar. Jadi itu realiti. Tetapi kekuatan yang ada pada Al-Baghdadi itu, kalau kita mengambil pendekatan berdasarkan kepada jumlah kelas pengajian Al-Quran yang ada di seluruh Malaysia. Sebenarnya lebih dari 600 ni saya ambil yang aktif buat masa ini. Maka itulah apa menjadi kita punya keutamaan. Okay. Kenapa sebelum ni tak bagi? Sebab sekarang ni kalau saya punya kelas pengajian Al-Quran di Al-Baghdadi di Bukit Antarabangsa di Kepong dan Nimua tu, masing-masing bila belajar dah naik Quran daripada tamhid, dah belajar tajwid, kemudian naik Quran tu kebanyakan menggunakan Al-Quran sendirilah, beli pelbagai lah, macam-macam lah Quran dalam bentuk yang mereka dapat daripada kedai-kedai yang menyediakan Al-Quran sebagainya. Okey. Jadi ini kekuatan je. Jadi saya dengan sahabat di HQ ni, so maksudnya kalau kita ada 600 kelas pengajian Al-Quran termasuk tadika, masuk tadika, sebab kita pada tadika ni sebenarnya anak-anak kebanyakannya yang dah naik Quran, bila dia masuk sekolah pun ada sebahagiannya pun khatam Quran di peringkat tadika 5-6 tahun. Jadi 600 kelas pengajian Al-Quran, dan kita sasarkan, maksudnya satu center Al-Baghdadi ni kita akan sumbangkan 100 Quran wakaf. Maksudnya kat situ total yang kita target ialah berjumlah 60,000. Jangka masa berapa lama? So sejauh mana usaha kempen HQ dan juga sahabat-sahabat laksanakan nantilah. Okey, untuk mencapai jumlah 60,000. Jadi mana-mana yang ada tu, mana-mana Quran yang telah diwakafkan, kita akan cetak. Sekarang ni kilang percetakan pun telah mula dibuka. Quran kita pun baru kita terima dalam 2 minggu yang lepas. Jadi sebelum ni kilang percetakan tidak dibenarkan untuk beroperasi. Jadi saat mana yang kita dah dapat pewakaf, maka kita akan cetak dan kita akan serahkan terus di center Al-Baghdadi yang berkenaan lah, yang kita akan urus nanti. Okey. Antara benda yang penting saya nak berkongsi dengan sahabat. Satu bila pelajar-pelajar mendaftar di kelas pengajian Al-Quran, sebahagiannya memanglah mereka mendaftar, bayar yuran pendaftaran dan mereka mendapat tamhid dan tajwid sebagai satu pakej pendaftaran awal. Okey, belum pernah lah kita bagi Al-Quran dan kita maksudnya orang datang tu dengan Al-Quran, tidak. Jadi pertamanya bila kita sasarkan kepada kelas pengajian Al-Quran Al-Baghdadi ini ialah kita nak bentuk psikologi. Benda ni penting psikologi, sebab ada sebahagian pelajar-pelajar yang mendaftar ini, kalau dia memang daripada zero, so dia datang, dia belajar mula dengan tamhid Al-Baghdadi, mungkin 3 bulan atau 4 bulan selesai, maka dia anggap bila dah habis tamhid 3-4 bulan tu dah selesai dah masalah dia. Dia bolehlah kenal huruf, dia bolehlah baca mangkap-mangkap mungkin. Jadi psikologinya bila kita bagi Quran pada peringkat awal, bila dia daftar kelas tu kita dah bagi Quran, kita mengharapkan dia membentuk satu psikologi yang positif. Kita bagi Quran tu maksudnya dia belajar, dia mula belajar daripada tamhid di kelas-kelas Al-Baghdadi ini, maksudnya dia akan belajar sehingga khatamlah. Kita bagi Quran tu 30 juzuk. Okey. Dan juga kita nak memotivasikanlah, maknanya kita bagi dia datang daftar dan kita hadiahkan Quran wakaf Al-Baghdadi itu apabila dia mula mendaftar, dan motivasi sebagai mujahadah bagi setiap orang. Jadi Ustaz Samad ataupun ustaz-ustaz yang memang ada kelas mengajar Al-Quran, saya sendiri kalau bersama dengan ustaz-ustaz yang mengajar atau ustazah yang mengajar di center saya ni, benda yang saya selalu brainwash ustaz-ustazah ni adalah maksudnya
kita bila pelajar-pelajar mendaftar, khususnya orang dewasa ni, mereka sebenarnya memiliki satu semangat mujahadah yang tinggi, kerana nak pergi belajar Al-Quran ni banyaklah dia punya cabaran, tekangan dia. Maksudnya kalau dia miss satu kelas tu, kita kena follow up, kita kena tanya khabar, sentiasa bagi motivasi setiap kali datang tu, kerana banyak cabaran-cabaran dia. Setan-setan, iblis selalu dia kata tak payahlah belajar kan, kau umur 60 pun baru nak belajar Quran kau, buat malu kau, kawan-kawan dia. Okay, jadi itu benda-benda antara cabaran-cabaran. Jadi mujahadah orang belajar Quran ni sangat tinggi. Mudah-mudahan dengan hadiah Quran wakaf yang kita berikan itu memberikan satu bentuk motivasi kepada mereka untuk meneruskan mujahadah belajar Quran tu, bukan 2-3 bulan. Tetapi pengalaman saya mengendalikan kelas kelas Al-Badadi ni, so maksudnya 22 tahun 8 bulan, ada yang 3 tahun selesai 30 juzuk talaki. Alright. Okey, dan yang seterusnya, yang ketiga ataupun yang keempat saya tak ingat. Okey, yang ni menjadi satu sasaran lah dalam keadaan sekarang ni. Mudah-mudahan kalau kita selesai ataupun mencapai herd community 80% telah divaksin tu, maksudnya kita ada kemungkinan besar dibenarkan untuk beroperasi dan membuka kelas-kelas Al-Quran kita seperti biasa. Maka di situ saya nak menjalankan satu bentuk kempen lah, maksudnya kalau setiap center ada 30 Al-Quran wakaf, nak menjadi juga sebagai satu driver ataupun motivasi juga kepada setiap center yang baru buka selepas pandemik ini untuk mendaftarkan 100 pelajar yang baru, supaya 100 Al-Quran yang kita berikan sebagai Quran wakaf kepada kelas pengajian Al-Badari ini diberikan terus kepada pelajar-pelajar yang mendaftar untuk menyertai kelas-kelas di semua center kita lah, insya-Allah. Okay, itu sedikit gambaran ataupun senario kenapa kempen ini berlaku. Yang ni rakam kan, saya kalau cerita dalam untuk ni saya takkan ulang cerita yang sama. Mungkin dengan rakaman ni mungkin sahabat kita dapat memahami senario kenapa program wakaf Al-Quran Waki ini kita ketengahkan dan kita jadikan sebagai bahan kempen dengan satu nilai target yang agak besar, 60,000. Tapi kalau bagi satu center 100 tu aksarnya agak kecil lah. Sebab pelajar kadang-kadang di center lebih daripada 100, 200, 300. Okey, itu yang pertama. Jadi mungkin bab yang kedua yang saya nak sentuh, nanti kalau ada soalan atau pemandangan saya buka kepada sahabat. Okay. Dari segi sistem, maksudnya apa yang Ismet dedahkan tadi tu kita mudahkan. Maksudnya sebahagian bahan kempen, copywriting, poster-poster, platform on pay itu ialah benda-benda yang saya kira 50% atau 20% itu ya bahagian HQ sediakan. Maksudnya sahabat yang terlibat dalam program kempen kita ni tak perlu nak fikirkan poster apa nak masuk. Cuma kalau ada cadangan-cadangan bentuk-bentuk poster, okey, suka juga saya nak menggalakkan sahabat tu, okay, boleh tak buat poster macam ni, supaya kita ada kepelbagaian. Dia kalau saya baru ikut kursus bila work from home ni banyak benda lah. Contohnya sekarang ni pendekatan menjual bukan menjual tanpa menjual. Okey, menjual tanpa menjual ni maksudnya kita tidaklah macam hard selling sangat untuk orang kata bagi hard selling ni, maksudnya kita buat wakaf pun sama juga. Nanti kalau hard selling ni kita tunjukkan bahawa kita nak mereka ni bila kita kempen tu nak jom wakaf kan, bila lagi nak wakaf. So benda-benda yang kita betul-betul yang agak push lah. Okay. Tetapi kalau menjual tanpa menjual ni, maksudnya mungkin kita sediakan poster-poster yang mungkin kita share ayat Quran, makna ayat Quran, hadis, ataupun video yang berkaitan tentang kebaikan dan keutamaan wakaf. Itu ialah konsep mungkin menjual tanpa menjual, okay, dalam bentuk soft selling. Itu juga boleh diketengahkan. Jadi kena pelbagaikan
bahan kempen supaya seperti mana yang sahabat yang mungkin join korban sebelum ini, maksudnya dekat situ sahabat memiliki keupayaan untuk share bahan-bahan kempen ini, saya nak sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam medsos ataupun di mana-mana tempat platform yang sahabat boleh share lah, di IG ke, di Facebook ke, di Twitter dan sebagainya. Okay? Satu juga sebenarnya minggu lepas, beberapa hari yang lepas kot saya ikut TikTok punya bahan TikTok ni. Mungkin satu benda juga sekarang ni saya nampak keberanian ustaz-ustaz kita menggunakan TikTok, dan saya rasa sebahagian kecil saja, tapi sebahagian besar asatizah kita belum berani menggunakan TikTok. Rupanya TikTok ni jauh lebih mudah daripada medsos yang lain yang seumpama dengannya. Kalau dibandingkan dengan YouTube tu, TikTok tu sebenarnya lebih mudah untuk menarik followers dan juga viewers bahan kita. Jadi saya tengok kalau Ustaz Somad perasan, Haji Falik banyak menggunakan TikTok, dan saya tengok ada sebahagian TikTok dia memang sangat viral, memiliki view yang sangat tinggi. Okay, jadi TikTok juga sebenarnya boleh digunakan, maksudnya sama ada kita merakam sendiri ataupun kita mengambil bahan-bahan lain, tapi kita muat naik di TikTok. Jadi di sini siapa di kalangan sahabat yang memiliki akaun TikTok? Ada ke? Somad dah ada TikTok dah? Dah ada Ustaz. Saya ada nampak Haji Falik tu. Dan saya terkejut, mana dia sebab TikTok ni dia tidak memberikan ruang masa yang panjang. 15. Cuma yang terbaru yang semalam saya lihat TikTok dah boleh bagi satu tempoh lama 5 minit. Itu satu peluang jugalah. Okey, maksudnya ustaz waktu mengajar maharaj huruf dan sebagainya itu pun, maksudnya di situ kita sebab cuma TikTok ni tidak boleh hard selling, maksudnya kita letak nombor telefon tak boleh, website tak boleh, tapi kita boleh ketengahkan sebab dia self branding. Maksudnya kalau ustaz nak buat wakaf Al-Quran itu, maksudnya boleh cakap tentang wakaf Al-Quran, tapi nanti orang dia boleh orang yang follow dan tengok video tu nanti dia boleh tag kita kan, tapi kita tak boleh kata okey untuk wakaf Al-Quran sebut nombor telefon atau WhatsApp. Yang tu tidak dibenarkan oleh TikTok lah. So banyak benda yang boleh go through. Saya pun baru kursus ni setengah hari, tak memahami semua, tapi sekurang-kurangnya telah mengubah persepsi saya kepada TikTok. Dulu tengok TikTok ni kau joget-joget kan, lara kan, jadi tak buka TikTok kan. Ni apa hal lah TikTok ni, benda-benda yang buat maksiat kan. Rupanya itulah sebenarnya TikTok juga sebagai satu medium yang sangat bagus untuk kita mengenalkan bahan-bahan yang baiklah untuk masyarakat. Okay, itu sebagai satu medan baru sebenarnya untuk marketing, yang juga boleh digunakan untuk saya pun terfikir bila kita Ustaz Zoramli merupakan kita punya affiliate juga untuk wakaf Al-Quran ni. Dan video ni kami dah rakam untuk iklan, dan iklan ni pun kita dah mulalah iklan menggunakan FB Ads. Jadi sahabat boleh gunakan video yang sama, cuma mungkin di bawah tu diletakkan nombor telefon Ustaz Somad, Ustaz Riko sebagainya tu, untuk memudahkanlah untuk orang menghubungi untuk wakaf. Sebab yang pada video Ustaz Zoramli tu kita tak ada nombor telefon. Pada copywriting saja mungkin ada nombor telefon Ustaz Zoramli untuk masyarakat menyertai wakaf Al-Quran kita. Okey, saya mungkin nak pemudahkan, sebab mungkin sebagai saya tu kalau di korban itu ataupun korban saya cakap tentang cakrawala, sebenarnya dia punya basic sama juga. Maksudnya bila kita buat program macam ni, usaha kita ialah berlaku kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kan? Orang yang paling dekat dengan kita. Maksudnya kalau katakan kita nak menjalankan program wakaf Al-Quran, kenapa tidak kita mulakan dengan di kalangan sahabat-sahabat kita, di kalangan ahli keluarga kita, dan antara benda yang paling mudah, ada tak RM25? Okey, ada tak RM25? Kenapa? Okey, RM25 ni untuk kita menyertai program wakaf Al-Quran untuk pelajar-pelajar yang belajar mengaji. Hanya serendah RM25 nilai satu mushaf Al-Quran itu yang
memberikan nilai jarah yang cukup panjang lah, insya-Allah. Jadi di situ kalau kita lihat saya mungkin mengulang sikit satu cakrawala lah yang saya selalu gunakan di mana-mana platform pun untuk sahabat-sahabat memudahkan gerak kerja. Yang pertamanya, level yang pertama itu di kalangan orang yang paling dekat ialah ibu ayah, adik-beradik, adik-beradik belah isteri, adik-beradik belah suami, dan sebagainya lah, IPA duai. Itu antara yang terdekat lah. Yang kemudian yang keduanya ialah pergi kepada jauh sikit tu mungkin di kalangan bapa saudara, mak saudara, sepupu, dua pupu, tiga pupu, orang pupu lah, maksudnya itulah masih lagi dalam lingkungan ahli keluarga kita. Okey, dan di sini mungkin antara sentimen lah. Sentimen kalau saya gunakan masa bulan puasa itu ialah kita sebahagiannya kita menggunakan sentimen wakaf Al-Quran untuk si mati. Maksudnya kalau kita ada ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Of course lah, saya rasa setiap keluarga di Malaysia ni memang ada ahli keluarga yang telah meninggal dunia, lebih lagi dalam keadaan sekarang ada. Kalau saya tengok pengalaman korban itu, maksudnya ahli keluarga yang meninggal kerana COVID, so mereka mereka melaksanakan korban atas nama arwah si mati. Sama juga dengan untuk wakaf ni, saya rasa sebahagian daripada keluarga mak, ayah, datuk, nenek yang mungkin telah meninggal dunia, so kita boleh jadikan dia sebagai satu sentimen semasa juga untuk mewakafkan Al-Quran atas nama si mati, selain daripada mewakaf Al-Quran atas nama orang yang hidup. Itu lebih ramai daripada orang yang mati. Jadi itu di segi level yang kedua lah, di kalangan pertama dan kedua tadi boleh dikatakan dalam lingkungan ahli keluarga. Maknanya kita nak dakwah kebaikan itu mengutamakan orang yang lebih rapat dengan kita, lebih mudah kan. Kalau Ustaz Azman ni, saya selalulah kenal Ustaz Azman ni, maksudnya dia dia selalu di masjid, Jumaat di masjid. Kalau nak minta tu orang masjid pun kenal dengan dia. Jadi bila disebut tu senang untuk mendapatkan penyertaan wakaf dan sebagainya. So, dan ketiga ialah level yang ketiga ialah jiran-jiran, kawan sepejabat, rakan-rakan yang kerap berhubungan, ataupun di kalangan pelajar sendiri, kalau kita memang ustazah yang ada anak murid belajar dengan kita. So inilah mungkin kelompok yang kita boleh kempen untuk wakaf. Dan level yang keempat ialah kalau saya pernah buat untuk bulan Ramadan itulah, yang ini saya tak mulakan lagi. Bulan yang keempat ni ialah saya menggunakan rakan-rakan alumni sekolah, dan juga grup-grup yang memang dia ada grup alumni sekolah, ada grup alumni universiti. Jadi ada dua grup ni besar juga lah, ramai. Ada lebih daripada 3 grup alumni sekolah dan juga alumni universiti ni. So ini saya share poster wakaf, dan kemudian mana-mana sahabat yang lebih rapat, sebab dia kat situ dia ada kategori juga, walaupun alumni sekolah dengan alumni universiti, tapi bukan semua yang rapat dengan kita ataupun kenal dengan kita. Jadi yang kita kenal secara personal memang kita agak rapat dulu. Sekarang ni dah tak berhubungan sangat, tapi kita pernah rapat dulu masa di sekolah dan universiti, maka yang itu saya hantar secara personal. Dan alhamdulillah, maknanya respon daripada orang yang kita kenal tu jauh lebih baik daripada kita belah dekat grup secara umum tu. Kerana yang rapat kita ni dia percaya kita, dan dia tahu kita buat ni benda yang sebab ada sebahagian ini pengalaman jugalah nak share, bila kita share dekat grup WhatsApp ataupun Telegram ni, sebenarnya akan ada satu ataupun dua yang agak skeptikal. Saya punya pengalaman bulan Ramadan itu, ada satu orang dia katakan, ini boleh percaya ke? Kan? Sekarang ni banyak ustaz-ustaz ni wakaf Quran lah, itulah ini kan, tapi untuk sendiri, untuk mengayakan diri sendiri. Cuma alhamdulillah lah, saya syukur juga, maksudnya yang tolong jawab tu ialah kawan juga. Maksudnya yang tolong jawab tu ialah dia kenal kita dan apa yang kita buat. Maksudnya kalau Ustaz Somad ada dalam grup tu, Ustaz Somad ni, maksudnya ada orang kata Ustaz Somad ni memang mengajar Quran, dia memang ada kelas Al-Quran kan, Jadi
kawan yang tolong jawabkan. Jadi tapi itu ialah saya rasa masa korban itu pun sama juga. Maksudnya ada orang yang kadang-kadang dia syak atau prasangka tu bukanlah semuanya negatif. Sebab ada juga sebahagian yang memang scammer-scammer yang menggunakan platform yang sebegini untuk mencari untuk kekayaan diri sendiri, kan? Tetapi sebenarnya kalau buat wakaf Quran, mungkinlah duit tu ke tempat lain, wallahu alam tapi itu prasangka-prasangka ataupun benda-benda negatif yang wujud nanti bila kita buat kempen. Saya rasa nanti sahabat kalau kempen pun saya rasa ini pun benda yang mungkin sahabat akan hadapilah. Okay, tetapi kita kena jelaslah, sebab itu kalau kita nak buat Al-Quran, maksudnya platform Yayasan Al-Baghdadi itu platform yang dipercayai dengan apa yang kita telah buat. Yayasan Al-Baghdadi sini itu dah daripada 2012 sampai sekarang, saya rasa dah 10 tahun Yayasan Al-Baghdadi, dan usaha kita buat tu alhamdulillah, maksudnya manfaat dana yang kita terima itu dimanfaatkan juga oleh untuk masyarakat. Okay. Dan level yang kelima lebih kepada bentuk umum lah. Yang ini maksudnya sahabat boleh keep sharing dalam dalam medsos yang sahabat ada lah, di Facebook, di Facebook Facebook page, IG dan sebagainya. Okay, cuma satu yang mungkin sedikit pengalaman wakaf dan juga pengalaman korban dan juga pengalaman infak ni, kempen infak ni, satu yang sahabat-sahabat kena ambil peluang ialah wakaf Jumaat. Dari segi yang ini mungkin Ismet mungkin boleh share kalau ada statistik. Saya tahu yang kita buka untuk wakaf Al-Quran ni dah ada statistik atau belum, analisis Ismet, kalau ada boleh share. Tetapi hari Jumaat biasanya ialah kita akan mendapatkan satu penyertaan yang lebih tinggi berbanding dengan hari-hari yang lain. Jadi yang ini saya minta tim wakil di HQ tu, maksudnya hari Jumaat mulai hari Khamis tu mungkin dah boleh sediakan poster, banner, bahan-bahan kempen itu untuk disebarluaskan pada hari Jumaat keesokan harinya. So yang ini bukan kita je buat ni, maksudnya Serantau Muslim, Peduli Insan dan juga penyertaan wakaf masjid. Memang kalau kita pernah bagi sumbang kepada mereka ni, sampai sekarang setiap hari Jumaat, pengalaman saya memang kita akan dapat mesej daripada institusi yang pernah kita sumbangkan, okay, secara berterusan. Sebab dia percaya bahawa kalau orang yang pernah menyumbang sekali, sumbangan infak sedekah ini bukanlah dia terhad kepada sekali. Mungkin dia boleh buat berulang kali ataupun setiap Jumaat. Jadi selain daripada hari-hari kempen yang lain tu, saya syorkan untuk sahabat tu memberi fokus kepada wakaf Jumaat. Maknanya kita prepare, boleh start sharing pada hari Khamis, tetapi hari Jumaat boleh buat 2 kali, selepas subuh sekali 6.30, dan boleh buat sekali lagi sekitar jam 11.30 hingga pukul 12. So boleh 2 kali untuk sharing pada hari Jumaat. Dan pengalaman kita sebelum-sebelum ni pun, maksudnya kita boleh tengok dekat sini analisanya, masuk kalau hari Jumaat tu dia pergi pada double ataupun triple. Jadi so itulah maksudnya kita boleh beri conclusion, maksudnya hari Jumaat ialah hari orang Islam yang akan jadi lebih beriman. Okay, hari Jumaat ialah orang Islam akan jadi lebih beriman berbanding dengan hari-hari sebelum tu. Dan hari Jumaat itu penghulu segala hari. Sebenarnya setiap Muslim itu dah percaya bahawa hari Jumaat ini kita punya pahala tu insya-Allah digandakan. Kebaikan itu akan berlaku pada hari Jumaat, dan memang berdoa untuk mati hari Jumaat sebagainya. Jadi hari Jumaat itu penghulu segala hari, memberikan satu indikasi, satu manifestasi kepada kita. So maksudnya orang nak buat baik, orang nak sedekah hari Jumaat. Jadi kalau orang nak melakukan wakaf, orang akan melaksanakan wakaf tu hari Jumaat. Jadi hari Jumaat don't miss lah, maksudnya setiap Jumaat kita kena alert dan laksanakan kempen kita pada hari Jumaat. Okay.
Habis saya kata kalau apa ni saya mungkin tidaklah apa saya rasa benda ni common, tidaklah begitu apa teknikal. Cuma yang bahagian yang ketiga yang paling penting yang saya minta sahabat-sahabat itu kita tidak akan mencapai mencapai apa yang kita kaki. Sebab itu kalau dari segi untuk kita mengadakan kempen ni, kenapa kita nyatakan 60,000 100 bagi setiap kelas apa pengajian Al-Quran Al-Baghdadi. Okey, jadi benda yang paling penting sahabat-sahabat ni apa Ustaz Riko dan apa ni Ustaz Riko dan yang lain-lain, maksudnya tindakan kita mulai hari ini ialah meletakkan satu sasaran ataupun target jumlah wakaf yang kita ingin capai. Okay. Ini benda paling basic, maksudnya kalau kita tidak ada arah nak ke mana, maka kita tidak akan ke mana. Bukan tak bergerak langsung, tapi kita sukar sikitlah. Tapi kalau Ustaz Riko kata okey, apa ni untuk minggu ni saya sasarkan untuk dapat 100. So seminggu 100, maksudnya apa ni sebulan boleh dapat 400. Okey, 400 apa ni mushaf Al-Quran untuk wakaf. Okey. So jadi kena letakkanlah. Kalau Ustaz Riko hari ni belum berani meletakkan satu jumlah Ustaz Riko. Ustaz Riko agak-agak berapa? 100 seminggu, 400 sebulan ataupun 1000 sebulan? Saya boleh share pengalaman masa saya dengan Kak Yah Global. Mungkin sebagai sahabat kenal Kak Yah Global. Juga antara kita punya sahabat yang apa ni agak menonjol mengadakan apa ni kelas apa selalu pagi-pagi ada dah Kak Yah Global keluar dekat Facebook Live apa ni mengajar Quran. Pengalaman saya dengan Kak Yah Global pada bulan puasa yang lepas, saya ajak dia untuk join kita punya program wakaf. So pada peringkat awal saya pada peringkat awal saya cakap dia okey tak join tak wakaf. Dia kata okey. Saya kata Kak Yah boleh Ustazah fokus 500 dululah. Okey, target 500. Okey, target 500. Jadi saya rasa tak sampai kot seminggu, 2-3 hari macam tu dia dapat 500. Okey, kalau macam tu Ustazah, untuk Ramadan ni masih masa panjang lagi, why not kita letakkan target 2000 mushaf naskah Al-Quran. Okey. Jadi saya satu Rina, Kak Yah Global lebih 2000 kan? Rina. Oh, Cik Rina, ada ke? Ismail ingat tak sama Kak Yah Global lebih 2000 kan? Sekejap Rina jawab. Dalam 2100 macam tu kot. Tak ingat asal. Tak ingat, tapi lebih daripada, maksudnya kita letakkan, bila saya dengan dia tu letakkan 2000, dia dapat saya ingat dalam 2100 macam tu, lebih daripada ni 2000 yang kita letakkan target untuk capai dalam sepanjang bulan Ramadan. Okey, jadi kat situ sebenarnya apa yang saya nak share dengan sahabat tu, maksudnya kita kena ada satu jumlah lah. Okey, Ustaz Somad kena letakkan satu jumlah, berapa bilangan naskah Al-Quran yang kita nak capai, 500 ke 1000 ke 1500 sebagainya tu kita kena nyatakan dulu, sebab itu ialah benda yang paling penting menjadi doa dan niat kita untuk mendapatkan satu jumlah. Kita dapat tak dapat itu ialah dengan usaha yang kita buat tu, kalau rezekinya insya-Allah Allah permudahkan untuk dapat nilai jumlah naskah Al-Quran yang kita inginkan ataupun kita letakkan sebagai sasaran. Yang ini saya harap Ismail sebagai PIC untuk bantu ni. So boleh dapatkanlah, maksudnya Puan Wan, maksudnya contoh letakkan 100. Kalau dari segi kalau tak berani, okeylah, boleh personal lah. Kadang-kadang ni saya cakap umumnya, maksudnya kalau Ustaz Riko kata nak letakkan berapa tak berani nak letak tinggi-tinggi ni, tak tahu kat mana kita, okey tak apa, boleh kita boleh sembang lain. Kita boleh personal coaching kat situ, sembang macam mana nak dapat tu. Tapi yang paling penting sekali, tidak ada orang yang menghalang, tidak ada kekangan langsung menghalang kita nak letakkan satu jumlah. Sebab itu bila Ustaz Jalal tanya berapa, saya kata 60,000 lah.
Sebab kita bila 60,000 tu kita kecilkan tu ada calculation dia kan. Maknanya kalau satu kelas 100, maknanya tak banyak mana pun. Sama juga kita kalau kita kata letakkan 1,000, so 1,000 kalau seminggu 250. So kalau kita bagi kepada hari, so dia akan nanti dia akan pergi kepada bentuk tindakan apa yang kita boleh dapatkan satu jumlah tu. Itu dia punya kaedah dan cara dia. Bagi yang orang dekat HQ, even Ustaz Azman nampak macam mana saya punya gerak kerja kalau base kepada nilai target yang kita nak. Dan biasanya saya sangat optimis dengan usaha dan strategi itu. Biasanya apa yang saya inginkan dan apa yang saya harapkan dalam bentuk sasaran tu biasanya akan tercapai. Alhamdulillah. Maksudnya sebab dia bermula dengan apa yang kita nak, apa yang kita target tu, dan bagaimana gerak kerja yang kita boleh buat kepada siapa benda tu kita nak campaign dan kita war-warkan. Okey. Okey, cuma satu benda yang saya nak ingatkan sahabat bila kita letakkan satu target, dia mesti ada bukan satu benchmark dipanggil tu mesti ada satu. Okey, ini pun saya belajar 2 minggu lepas kot. Bila kita letakkan satu nilai sasaran kita, contohlah katalah dalam bulan September tu 1,000 naskah. So kita bagikan kepada 4 minggu, maksudnya 250, dan hari biasa tu mungkin kita letak 50, tetapi hari Jumaat kita letak 100. Maka 5 hari seminggu tu kita akan dapat 250 untuk kita punya capai sasaran untuk sebulan 1,000. Okey, benda yang kita letakkan satu tempoh ni cukup penting. Okey, kalau tidak, kalau 1,000 tapi kita kata tengok 1,000 tu bila boleh dapat. So 1,000 tu kemungkinan kalau kita letak 6 bulan, so maksudnya kita bagi pada 6 bulan tu 1,000 tu, so itulah nilai dia. Jadi perancangan untuk meletakkan satu tempoh tu juga mesti kita tentukan. Okey, satu itu tadi kalau saya ringkaskan maksud target. Kemudian yang kedua ialah tempoh untuk kita capai, dan daripada situ barulah kita letakkan nilai kita bagi kepada dalam bentuk mungkin lebih kecil, harian ataupun mingguan. Okey. Di samping kita melaksanakan kerja-kerja yang lain sebab yang ini ialah kita buat bukan secara full time. Ini ialah kempen yang kita jalankan sebab secara sambil-sambil ataupun part time. Tapi walaupun secara sambil-sambil ataupun part time, tetapi mindset make a time untuk posting kempen tu mesti ada. Okey, jadi kalau apa yang saya boleh cadangkan pada sahabat tu, maksudnya okey, waktu bila nak kempen waki ni, dia tak boleh wait, dipanggil apa dalam bahasa Inggeris, maknanya tunggu masa free. Tunggu masa free biasanya memang tak free. Ustaz Eko kalau kata tak apalah nanti bila ada free baru nak kempen, insya-Allah Ustaz Eko tidak akan ada free untuk kempen wakaf Al-Quran. Ini percayalah, okey. Sebab itu dia kena make a time, dia kena set bila masa, dan kita kena jadualkan. Okey, sebab sahabat bukanlah 24 hours ataupun 8 jam waktu bekerja pagi sampai petang tu memang nak buat wakaf Al-Quran. Jadi Ustazah Zaliza, okey, Ustazah Nur tadi tu masalah kena tentukan. Okey, memang kalau hari Jumaat tadi clear hari Jumaat saya isyorkan pukul subuh 6.30 dan juga pukul 11.30, antara 11.30 hingga pukul 12, itu waktu dia. Tapi waktu-waktu biasa tu terpulang kepada sahabat. Cuma saya pernah syorkan, dan benda ni saya follow apa yang Dr. Aizan Osman pernah pesan, ajar waktu-waktu yang lain itu pilihlah sekurang-kurangnya 2 kali, maksimum 5 kali sehari untuk kita posting ataupun kempen. Sebab itu bahan-bahan kempen ni HQ kena sediakan banyak Ismet, Rina dan lain-lain tu, maksudnya kita kena banyak bahan kempen yang mungkin tukar warna, mungkin adjust sikit ayat, letak gambar Ustaz Riko dekat poster tu, tapi ayatnya mungkin ayat yang bukan tidak rugi bagi orang yang mensedekahkan hartanya kepada jalan agama. Mungkinlah benda-benda macam tu, kata-kata pujangga, kata-kata yang macam tu boleh, tapi dalam bentuk poster yang berbeza. So sekurang-kurangnya 2 kali, kalau kita agresif maknanya 5 kali sehari.
So waktu bila kita nak posting, kalau dalam bentuk apa ni kita punya platform medsos, satu ialah awal pagi, maksudnya kalau sahabat-sahabat yang memang menjaga kelas apa ni FB Live ni, memang awal pagi tu bawah pukul 9 lah. Bawah pukul 9 waktu orang belum mulakan kerja, dan dia akan ambil sedikit masa untuk buka dia punya medsos, Facebook, IG dan sebagainya. So kemudian pada waktu tengah hari, maknanya apa ni waktu dia makan 12.30 hingga pukul 2 petang boleh, dan satu lagi adalah selepas pukul 5.30 petang. 5.30 ke pukul 6. Ini waktu-waktu sebagai satu saranan saja, waktu bila yang kita boleh share untuk kita kempen, dan pada waktu malam lah, waktu malam selepas pukul 8 malam. Orang dah makan malam, pukul 9 waktu dia tengok TV tu, dia akan buka dia punya Facebook, dia punya IG dan sebagainya. Okay. So sekali lagi, kalau nak apa ni, kalau nak kempen ialah selepas pukul 11-12 malam macam tu. So kalau dia tak buka pada waktu itu pun, dia akan buka bangun tidur. So benda yang pertama orang Malaysia buka selepas bangun tidur ialah alhamdulillah, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, tetapi biasanya dia ambil handphone dan akan buka handphone dulu. Okay, itu realiti masyarakat sekarang. Jadi untuk kebaikan tak apa, kalau kita nak apa ni, jadikan dia sebagai bahan kempen ataupun benda-benda yang terkait dengan kita punya kempen wakaf Al-Quran itu, itulah waktu-waktu yang terbaik yang apa ni saya boleh syorkanlah, insya-Allah. Jadi apa ni Ismet, macam dah panjang pula sekarang dah pukul ni. Kalau saya boleh buka pada soalan Ismet, kalau ada soalan ataupun pandangan. Okay. Terima kasih Mas Azri atas perkongsian yang diberikan. Jadi mungkin kita bagi ruang lebih kurang 5 minit ke 10 minit. Mungkin ada dalam kalangan yang hadir coaching pada hari ini nak tanya soalan, mungkin nak minta pendapat ataupun nak beri pendapat, silakan. Kita buka ruang. Ustaz Riko tu boleh cakap tu, Ustaz Riko. Ada pandangan tu, banyak idea tu Ustaz Riko. Assalamualaikum Cik Azri, saya nak tanya, kalau macam yang kita, Cik Azri, yang kita apa tu, tengah kempen untuk 60,000 kan, kalau kita nak tahu current balance ada berapa sekarang, macam mana Ke boleh letakkan balance current balance kuantiti. Ismet, ada dalam sistem ke Ismet? Kalau untuk affiliate, memang affiliate tak dapat nak view lah berapa bilangan dia. Tapi kalau ini adalah request, kita boleh provide kan, sebab memang setiap hari kita buat closing. So kita bagilah closing tu dekat setiap agent-agent kita, boleh? Boleh. Jadi kita dapat target jugalah kan, berapa lagi ke apa kan. Tu je lah. Ya, betul. Okey. Okey, satu berita baik juga. Apa ni Ustazah Wan maksud Ustazah Wan ada tadika abadi. Maksudnya kalaulah capaian itu bukan target untuk ni, kalau ada capaian wakaf Al-Quran itu, penyertaan Al-Quran itu boleh target 100 untuk tadika Ustazah Wan sendiri pun tak apa. Maksudnya sebab saya benda yang saya tak dapat penuhi, saya ingatkan tahun lepas bila kita COVID, tahun lepas saya ingatkan orang khatam Quran ni tak banyak di tadika Abadadi. Tapi itu yang bila saya rasa alamak tak mampu nak beri. Maksudnya tak mampu nak beri percuma Al-Quran tu kepada, sebab ramai sebenarnya yang khatam Quran di peringkat budak-budak 5-6 tahun di tadika. Jadi ini satu benda yang bagus. Maksudnya kalau katakan okey, wakaf Al-Quran itu betul untuk yayasan kita sediakan. Jadi tetapi 100 tu ataupun itulah jumlah yang ada. So maksudnya kita target wakaf Quran tu untuk tadika kita tu, untuk berikan pada anak-anak ni nanti bila masuk tadika nanti. Kita berikan Quran pada mereka. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Senang. Sebab ada tadika Ustazah Wan, ada tadika di Teluk Mas, betul ada tadika di mana ni? Di Yasin kan? Boleh tak tu. Jadi nanti maklumkan saja, kita tahu maksudnya yang ini memang kalau target 100 yang pertama ni memang untuk tadika, berikan kepada anak-anak tadika yang mendaftar di tadika kita tu pun boleh juga. Nanti maklumkan pada HQ je. Okey, insya-Allah. Sebab kita punya keutamaan ni maksudnya kita nak Quran itu diwakafkan dan ada penerimanya dan dapat manfaat Quran itu
kepada orang yang belajar Quran. Itu benda penting sebab dia jadi satu tanggungjawab tau, berat. Mana kita fikir sekarang ni kalau kita dapat orang wakaf Quran tapi Quran itu tidak dapat dimanfaatkan. Bila tak dimanfaatkan itu yang pewakaf tu tak dapat manfaat. Itu yang kita khawatir. Itulah. Okey, Cik Azri. Masih Assalamualaikum, silakan. Dah buka mic dah tu. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf Ustaz, saya tengah kerja, tengah menjaga ni. Oh, masya-Allah. Tak apa, hari ni saya dapat dengar je Ustaz, insya-Allah. Minta maaf Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik. Okay. Assalamualaikum. Cuma saya nak ingatkan sahabat apa yang saya nyatakan pada Ustaz Zahwan tadi, maksudnya kita tak boleh katakan okey, daftar ke kelas kita tadi kita akan dapat Quran percuma, tak boleh Maksudnya dia tak ada satu syarat. Kita bagi tu sebab Quran tu memang dah diwakafkan, jadi kita tidak jadikan dia sebagai bahan kempen promosi pula untuk pendaftaran yang itu kena jagalah. Betul. Okey. Boleh Okey, jelas. Okey, Ustaz Azman ada pandangan orang Sabah yang rajin buat kempen dan senang untuk dapat orang menyertai hamba Allah, banyak tu hamba Allah di Sabah. Silakan Ustaz Azman, bagi sikit pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pandangan lain Encik Azri. InsyaAllah follow saranan Encik Azri siap untuk buat marketing. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Right. Terima kasih. Ustaz Khairul, mai jauh daripada Penang. Khairul ada apa-apa? Cadangan, pandangan? Ustazah Zaliza apa ada ni? Masa ni tak ada apa lagi kot, insyaAllah. Terima kasih Cik Azri. Okey, terima kasih Khairul. Ustazah Zaliza tadi, okey, macam ada dengar suara dia. Ke ni para support. Saya mau tanya satu soalan. Okey. Ya, saya pun dari Sabah juga. Okey. Saya mau tanya kalau macam pengagihan Quran tu kita minta untuk diagihkan di Sabah juga sebab di sini masih kurang lah. Boleh? Masih yang memerlukan Al-Quran. Jadi macam mana caranya tu perlu ada, maksudnya tidak bolehkah orang perseorangan atau dia perlu melalui sekolah ataupun ma'had? Okey, dia ada dua. Sekarang ni kalau kita ada yang memang segera untuk dapat Quran itu, kita memang ada Quran wakaf yang kita memang sedia untuk diedarkan. Yang ini mungkin berurusan dengan apa Ustaz Azman ke Ustaz Azman? Kalau tahu berapa jumlahnya, yang itu kita boleh berikan terus. Jadi kalau untuk kempen pun, kalau untuk kempen misalnya memang Ustazah Zaliza tadi Zaliza. Okey, satu tadi ada dua ni. Satu yang kalau ada segera memang kita nak boleh edarkan, boleh urusan dengan Ustaz Azman. Yang ini kita akan hantar daripada HQ terus ke Sabah nanti untuk kita edarkan terus sebab kita ada stok wakaf Al-Quran. Yang keduanya kalau untuk kempen yang baru tu nanti Ustazah beritahulah, tidak semestinya kelas. Maksudnya di Sabah tu kemungkinan ada persendirian ataupun ada kumpulan-kumpulan yang memang Ustazah Aliza tahu mereka perlukan Al-Quran. Nanti nyatakan berapa jumlah yang diperlukan itu, nanti kita masukkan sebagai rekod HQ nanti. Sama ada mungkin dapat daripada Ustazah Zaliza sendiri ataupun dapat daripada kawan-kawan yang lain. Jadi nanti kita hantar dekat Sabah. Itu tak ada masalah. Ya, sebab itu lebih meyakinkan lah. Ada bukti-bukti dia kan. Boleh. Sebab sekarang ni terlalu banyak scammer. Kebanyakan yang PM tu dia takut scam. Betul. Boleh. Apa ni nanti Ustaz Azman, kalau yang segera nanti kalau boleh Qurannya sampai di sana, boleh buat edaran, mungkin kita boleh ambil gambar-gambar. Boleh insya-Allah. Ya, boleh. Okey. Lain? Adakah? Kalau tiada, Ismail, boleh kot kita selesaikan di sini? Okay. Jutaan dan ribuan dan jutaan terima kasih saya ucapkan Master Azri atas knowledge, bimbingan dan juga direction yang beliau berikan dan juga kesempatan masa lah yang beliau luangkan bersama kita.
untuk kita sama-sama mencapai sasaran kita, iaitu lebih kurang 60,000 naskah Al-Quran untuk 600 center abadadi. Dan pada masa yang sama kita juga bukan nak mengedarkan kepada kita punya rangkaian, akan tetapi kepada mereka yang memerlukan Al-Quran seperti mana yang Ustazah Zaliza sebutkan sebentar tadi, insya-Allah kita akan cuba bantukanlah. Jadi saya mungkin nak recap sikit ya secara pantas. Dia ada beberapa step lah. Yang pertama, kita cari target. Target kita adalah contoh seminggu kita nak capai 200 naskah dalam masa seminggu. Dalam masa sebulan insya-Allah kita boleh capai lebih kurang 8,000 naskah. Okey. And then siapa yang kita nak buat blasting, yang boleh mulakan dengan kita punya kenalan, kita punya kawan-kawan, kita punya family. Seterusnya kita boleh guna juga grup WhatsApp yang kita join. Dan yang akhir sekali kita gunakan platform media sosial kita lah. Okay. And then waktu bila kita nak buat blasting, waktu bila kita nak buat kita punya WhatsApp punya blasting ni. Okay. Yang pertama sekali kita boleh buat lepas waktu subuh. Yang kedua waktu tengah hari. Yang ketiga petang lebih kurang pukul 6. Lepas isyak. Dan yang akhir sekali lepas pukul 11 malam. Okay. Dan yang akhir sekali adalah suasana. Suasana ketika kita nak buat blasting tu, contohnya hari Jumaat, itu suasananya adalah suasana keberkatan hari Jumaat. Dan yang akan datang nanti Maulidur Rasul. Jadi yang berkenaan dengan suasana-suasana tertentu tu, insya-Allah HSQ akan cuba menyediakan copywriting yang menyentuh tema-tema tertentu ni. Moga-moga copywriting yang kita sediakan tu dapat menyentuh hati orang yang membaca kita punya WhatsApp blasting ni dan akan membantu untuk memberi semangat yang lebih lah. Jadi yang akhir sekali suka saya ingatkan, memang HSQ mensasarkan 60,000 naskah. Akan tetapi sekiranya semua ejen, amil ataupun affiliate kita ni mencapai lebih pun lebih baik, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita ada Al-Quran yang lebihan yang dapat kita readykan stok di HSQ ni, dan apabila ada permintaan kita boleh terus edarkan. Tak perlulah kita nak kita perlu nak buat blasting yang baru. Semata-mata nak mencari Al-Quran yang lebihan tu. Macam tu. Okey. Saya rasa itu saja yang saya boleh recapkan daripada apa yang Master Azri dah sampaikan. Yang akhir sekali untuk pihak saya akan record meeting ini. Okey, dan saya akan edit sikit. Yang pertama akan ada pasal menggunakan sistem on-pay. Dan yang kedua adalah daripada coaching yang telah disampaikan oleh Cik Azri lah. Jadi akan ada 2 link nanti yang saya akan sharekan dekat Telegram dan juga secara personal. Okey, kalau boleh saya minta sangat-sangat semua ejen yang hadir dalam meeting kita pada pagi ini make use ataupun gunakanlah Telegram tu. Sebab Telegram ni dia punya copywriting dia, poster, video dan sebagainya dia takkan luput ditelan zaman. Sebabnya dia menggunakan konsep cloud. Kiranya kalau katalah kita pernah terdelete benda tu daripada telefon kita, okey, lepas tu kita nak cari dalam galeri telefon kita, poster tu dah hilang, tapi bila kita masuk balik dalam channel Telegram tu, poster kita masih ada dalam tu lagi, kita boleh download. Jadi cuba manfaatkan penggunaan Telegram. Kami harap segala bahan-bahan promosi yang kami kongsikan di situ akan digunakan dengan sebaik mungkin. Dia punya tujuan itu untuk kita capai sasaran kita lah. Okey, dan ada satu soalan yang akhir daripada Ustaz Ahmad. Silakan nak tanya apa tu? Quran boleh ke nak wakaf kepada pelajar kita dan post ke alamat dia? Berapa komisen untuk satu Quran? Macam mana nak jawab, Cik Azri? Okey, Soal Ahmad, maksudnya apa ni untuk bagi kepada wakaf untuk pelajar tak ada, cuma kena maklumkan di sebab penyaluran duit wakaf tu akan pergi berdasarkan Al-Baghdadi. Kemudian Quran itu akan diberi kepada Ustaz Ahmad untuk diberikan kepada pelajar. Maksudnya kita tidak akan buat post lah. Maksudnya Quran itu dihantar kepada Ustaz Ahmad yang menguruskan untuk penyerahan Quran wakaf tu. Okey. Komisen kita dah nyatakan kot dekat situ 10% kan.
satu mushaf RM25. So apa ni, commission untuk amil adalah 10% daripada nilai RM25 tu. Maksudnya RM2.50 lah satu Quran. Jelas Ustaz Ahmad? Menjawab ke soalan Ustaz Ahmad tu? Apa nama ni, Ustazah Zaliza tanya, Quran tu Quran tafsir ke? Okey, apa ni, Quran, bukan Quran tafsir. Kalau boleh tunjukkan apa ni Quran kita tu ada pada Ismet ke sekarang? Tak ada, Cik Azri. Tunjuk ada bahagian bawah. helaian depan tu memang ada apa ni, satu pernyataan wakaf. Size B5, A5 size A5, bukan size A4 size A5. Size A5. Size dia seperti apa ni, dah tengok ke video Ustaz Zuramli? Yang Ustaz Zuramli pegang, itulah size sebenar wakaf Al-Quran apa ni untuk Yayasan Al-Baghdadi. Bukan Quran terjemahan ni, memang Quran. So maknanya nak pegang Quran ni kena ada wuduk lah. Okay, Ahmad, jelas ke soalan tu? Menjawab ke soalan dia? Dia Ustaz Ahmad ada soalan tu berkenaan tentang kalau serahkan KHQ untuk agihkan boleh ke? Okey, boleh bantu agih, tetapi maksudnya kos lah, sebab margin wakaf Al-Quran ni tak besar Ustaz Ahmad. Jadi kalau kita yang menanggung kos pengantaran tu memang tak dapat lah. Tapi kalau kita boleh bantu untuk pos daripada HQ, tetap dengan membekalkan alamat untuk dipost tu, tetap berserta dengan kos penghantaran. Kos penghantaran ni nanti apa ni pihak HQ di unit produk kot boleh bantu ni untuk dapatkan. Biasanya kalau Quran yang sebegitu, kalau satu mushaf tu saya kira dalam RM8 kot kos. Yang ni kena check lah Ismet, kena check nanti. Ke ada yang boleh respon, Hafifah ke siapa ke? Tak apalah, kita check lah kalau katakan itu. Okey, jelas Ahmad. Okay. Maknanya boleh Ahmad boleh berusaha dengan HQ dah nanti. Ustaz Khairul buka kamera. Assalamualaikum. Ada soalan sikit. Salam. Okey, saya tanya sikit, kalau lah ada yang bertanya kan, apa bezanya program wakaf Al-Quran under Yayasan Al-Baghdadi dengan program-program wakaf yang lain? Mungkin apa yang kita boleh highlight ya? Tadi masa masa awal tadi, kekangan yang sama saya rasa berlaku kepada kita dan juga kepada banyak institusi. Maksudnya wakaf Al-Quran ini, orang berwakaf Al-Quran itu sebenarnya ramai. Tetapi Quran wakaf tu nak serah kepada siapa, itu dia akan jadi cabaran sebenar. Termasuk kalau dulu kita pernah buat tahun-tahun sebelum even sebelum pandemik pun kita buat wakaf Al-Quran dan kita serah pada masjid, dan masjid pun sebenarnya stok Al-Quran tu dah banyak dan sebahagian Quran itu tak dimanfaatkan secara, orang kata secara optimum lah. Maksudnya apabila kita tambah wakaf mushaf dalam rak-rak Al-Quran di masjid, tetapi tidak dimanfaatkan sebab Quran banyak. Okey. Jadi seperti yang saya nyatakan, maksudnya kekuatan kita di sini ialah bila saya tengok realiti sebenar, yang saya boleh mungkin kaitkan dengan jawapan saya bagi soalan Khairul ni, pada tahun lepas bila saya tengok pandemik ni, saya boleh kata menjanjikanlah saya nak bagi Quran kepada anak-anak yang khatam Al-Quran di Tadika Al-Baghdadi. Tetapi bila hantar nama dekat saya tu banyak. Jadi bila banyak tu memerlukan satu jumlah yang melebihi RM10,000 kos dia untuk cetak Quran tu. Jadi di situlah saya start. Jadi tahun ni dengan pengalaman yang ada tu, kenapa tidak saya mendapatkan wakaf Al-Quran, penyertaan itu
maksudnya win-win lah sama ada di HQ dan juga sahabat yang menyertai kita punya wakaf. Tetapi Quran wakaf ini kita boleh serah kepada memang orang yang belajar Al-Quran. Di mana? Di Center Al-Baladi. Sebab memang kalau Center Al-Baladi Ustaz Khairul memang kita buka kelas Al-Quran kan. Okey. Tadi ada sebut yang kita akan bagi juga pada negara-negara luar kan? Yang itu okey, yang itu sebab itu idea asalnya pada bulan Ramadan yang baru ni. Okey, kita sebenarnya kita target 100,000 Al-Quran untuk edaran pergi ke luar negara. Okey, luar negara, dan waktu itu kita mensasarkan 38 buah negara yang easy korban dan wilaf korban, adakan korban di negara-negara tersebut, macam di Kenya, di Chad, di South Africa, Bangladesh, Kemboja dan lain-lain negara itu. Okey. Sebenarnya bila kita buat tu ada kekangan tu, maksudnya bawa Quran tu kita kena hantar Quran daripada sini pergi keluar. Dan bila kita bawa Quran tu kita hantar keluar Ustaz, apa yang menjadi cabaran kita ialah kos untuk hantar tu jauh lebih tinggi. Macam contoh permintaan kita hantar Quran dekat Australia contohnya. Dekat Australia, Quran kita ni nilainya hanya RM1,000, tapi kos pengantaran RM4,000 lebih. Jadi tak praktikal. Jadi saya tak praktikal untuk kita buat dan kita laksanakan. Maksudnya dahlah margin untuk pengurusan dan sedikit mungkin profit daripada keuntungan program wakaf Quran itu, tetapi dia tak jadi profit dah. Dia jadi beban dan jadi loss pula kepada apa yang kita laksanakan. Jadi tak praktikal dalam keadaan kita mengusahakan sesuatu tu, kita nak juga pergi kepada satu nilai untuk pergerakan pendidikan Al-Quran, tetapi akhirnya kita menanggung kos. Itu realitinya Ustaz, saya cakap terus terangnya lah. Jadi saya rasa tidak praktikal buat masa sekarang. Masa akan datang, mungkin tahun depan kalau pandemik ni selesai, maksudnya kita, sebab kalau kenapa kita mengilhamkan program wakaf Al-Quran untuk international tu Ustaz Khairul, sebabnya kalau sebelum pandemik ni ataupun mungkin dah selesai nanti, biasanya kita akan hantar wakil daripada Malaysia. Macam saya pernah jadi wakil wilaf Quran untuk pergi ke Bangladesh. Di situ kita bawa Quran kita, tak ada isu, penyerahan kita terus direct kepada mereka. Memang saya tengok surah-surah di mereka Quran pun tak ada. Jadi memang daif lah. Jadi bila kalau kita sendiri sebagai wakil dan kita bawa sendiri, itu jauh lebih praktikal dan lebih mudah berbanding dengan keadaan sekarang yang kapal terbang tak terbang. Itu saya harap menjawab soalan Sairul tu. Okey, boleh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sama. Ya, ada cadangan daripada Puan Zaliza. Jika Quran wakaf dah berlebihan, saya cadangkan bajet wakaf tu dibuat kelas mengajar Al-Quran online dan setiap peserta akan dihadiahkan Quran tersebut. Macam kelas tersebut dah ditaja oleh bajet tersebut. Macam mana tu Ustaz? Semula soalan tu. Jika Quran wakaf dah berlebihan, saya cadangkan bajet wakaf tu dibuat kelas mengajar Al-Quran online dan setiap peserta akan dihadiahkan Quran tersebut. Bajet untuk Quran yang lebih tu kita buat kelas percuma, and then Quran tu kita serahkan kepada peserta yang join kelas Al-Quran. Okey, selagi mana selagi atas nama wakaf Quran dan kita wakaf Quran tu, maknanya Quran fizikal tu wujud, soal nak serah kepada siapa tu as long as dapat dimakamkan tak ada isu. Cuma kita tak boleh tukar orang wakaf Quran tapi kita tukar dalam bentuk cash. Itu tak boleh. Itu sebenarnya sekarang ni ada juga saranan sebahagian sahabat yang menjalankan Mahatafis sekarang ni. Sebab isu sekarang ni dia bukan perlukan Quran, dia perlukan duit untuk bayar gaji, allowance dan juga operasi. Cuma mungkin masyarakat kita tu agak belum bersedia untuk memberikan satu bentuk infak operasi ke dalam bentuk cash tu kepada institusi pendidikan Al-Quran khususnya Muhammad Tafiz ni. Tapi kalau kalau Quran
dalam bentuk fizikal, kita berikan kepada pelajar yang belajar di kelas-kelas pengajian fizikal dan juga secara online, itu tak ada isu. Maksud kita memang atas nama wakaf Quran, dan wakaf Quran tu memang wujudlah, Quran fizikal tu memang wujud. Itu tak ada masalah. Apa ni Ustazah? Okay, saya rasa itu saja kot Alright, untuk sesi kita pada kali ini. Kita dah lebih kurang 1 jam 40 minit. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih Kak Masjid Azri, ejen-ejen dan amil kita yang join meeting pada kali ini. InsyaAllah jangan lupa bahan-bahan promosi akan ada di channel Telegram. Siapa-siapa yang masih belum di-add ataupun masih belum join channel Telegram tu boleh join dengan segera. Dan tolong manfaatkan bahan-bahan promosi yang ada di situ lah. Maksudnya kerapkan tengok. InsyaAllah setiap hari kita akan berikan copywriting yang berbeza-beza. Dan pada hari Jumaat atau hari tema-tema tertentu kita akan bagi copywriting yang lebih menyentuh hati, insyaAllah. Jadi cuba tolong manfaatkan channel Telegram tersebut dengan harapan moga-moga kita ni tergolong dalam kalangan orang yang mengajak kebaikan lah, seperti mana hadis Nabi, mandana orang tarikh, kafa'ali, siapa-siapa yang memberi tunjuk ajar kepada orang lain untuk buat baik. Bila mana orang lain tu buat baik, dia pun dapat pahala yang sama seperti mana orang yang buat baik itu, insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja daripada kami. Kalau ada sebarang persoalan, boleh terus ajukan kepada saya ataupun siapa-siapa yang mengenal Amrina, boleh tanya Amrina. Dan kalau ada carangan dan penambahbaikan, boleh juga beritahu kepada kami, insyaAllah. Okey, dan jangan lupa saya akan kongsikan 2 video. Video yang pertama adalah video cara menggunakan sistem OnPay, dan video yang kedua adalah coaching daripada Master Azri yang sebentar tadilah. Dia punya teknik dia, direction dia, pertama target-target dia dan sebagainya. InsyaAllah dia punya strategi lah, senang cerita. Okey, jadi saya rasa itu saja. Mari kita tutup kita punya coaching kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.